Pernah tak rasa buntu bila bukti paling penting untuk kes tribunal strata anda tiba-tiba macam mustahil nak dapat? Hari ni kita nak kupas satu alat undang-undang yang saya jamin sangat berkuasa. Alat ni boleh pastikan saksi dan dokumen yang anda perlukan tu sampai betul-betul depan tribunal. Jom kita mula. Okey, jom kita terus masuk ke masalah sebenar. Cuba bayangkan situasi ni. Anda memang tahu ada seorang saksi atau ada satu dokumen yang boleh jadi penentu kes anda. Menang atau kalah bergantung pada benda ni. Tapi, orang tu tak nak datang atau dokumen tu tak nak diserahkan. Jadi apa kita nak buat? Inilah masalah besar yang selalu sangat memberangkap pemilik-pemilik strata. Dan bukti penting ni, dia datang dalam macam-macam bentuk kan? Kita cakap pasal contohnya, keterangan dari bekas ahli GMB. Orang yang tahu cerita dalam. Atau rekod kewangan yang mungkin boleh tunjukkan ke mana duit pergi. Mungkin juga laporan teknikal dari kontraktor. Atau keterangan dari syarikat security. Tak lupa juga minit mesyuarat yang asal. Semua ni boleh jadi penentu sama ada kita menang atau kalah dalam kes tu. Jadi, macam mana kita nak tarik keluar semua bukti ni? Terutamanya bila ada pihak yang sengaja tak nak bagi kerjasama. Jawapannya, kawan-kawan, ada dalam satu peraturan yang sangat spesifik. Inilah dia penyelesaiannya. Kita kena betul-betul faham apa itu Peraturan 28. Okey, so apa benda sebenarnya Peraturan 28 ni? Senang cerita, anggap je ni macam kad kuasa anda dalam kes ni. Betul, kad kuasa. Peraturan ni bagi hak pada anda untuk minta tribunal yang ada kuasa undang-undang untuk keluarkan arahan rasmi. Arahan untuk apa? Untuk paksa saksi datang beri keterangan atau untuk arahkan mana-mana pihak serahkan dokumen atau apa-apa saja bukti fizikal yang kritikal untuk kes anda. Peraturan 28 ni ada dua bahagian penting yang kita kena tahu. Pertama, siapa yang boleh mohon? Jawapannya mudah. Kedua-dua belah pihak. Tak kira anda yang menuntut atau anda yang dituntut, hak tu sama. Kedua, apa yang boleh diminta? Pun mudah. Sama ada panggil saksi untuk datang atau minta dokumen diserahkan. Simple and clear. Baik. Kita dah faham konsep dia, apa itu Peraturan 28. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang lebih praktikal, bahagian yang paling penting, iaitu bagaimana cara nak mohon benda ni. Jom kita tengok proses dia langkah demi langkah. Semuanya bermula dengan satu borang, namanya borang 12. Inilah dia borang permohonan rasmi anda. Kiranya borang inilah cara anda bercakap dengan tribunal dan beritahu mereka, "Tuan, saya perlukan bantuan untuk panggil saksi ni atau untuk dapatkan dokumen ni." Dan kalau permohonan anda tadi itu berjaya, apa jadi? Tribunal akan keluarkan borang 13. Inilah hadiah dia. Borang 13 inilah saman rasmi yang kita nak tu. Dokumen berkuasa yang akan bagi arahan pada saksi untuk datang atau pada satu pihak tu untuk serahkan bukti yang diminta. Proses dia sebenarnya tak susah kalau kita ikut betul-betul. Nombor 1, isi borang 12. Nombor 2, dan tolong dengar betul-betul, ini paling kritikal, bagi alasan yang terperinci. Nanti kita cerita lagi pasal ni. Nombor 3, sediakan borang 13 yang masih kosong sebab nanti tribunal yang akan isi dan cop. Dan akhir sekali nombor 4, failkan semua ni, 3 salinan, dekat kaunter tribunal. Okey, saya nak ulang sekali lagi sebab ini memang kritikal. Peraturan tu sendiri sebuat perkataan ni. Alasan-alasan permohonan secara terperinci. Maksudnya ini bukan masa untuk bagi alasan yang umum atau sama-sama. Tak boleh. Anda kena betul-betul yakinkan tribunal kenapa saksi atau dokumen ni sangat penting untuk kes anda. Jadi, poin utamanya macam ni. Jangan cuma cakap apa yang anda nak. Yang lebih penting, terangkan mengapa anda perlukan benda tu. Tanya diri anda, macam mana keterangan saksi ni boleh bantu kes saya? Apa sebenarnya dalam dokumen tu yang boleh buktikan hujah saya? Sebab inilah soalan-soalan yang tribunal akan tanya dalam kepala mereka bila mereka baca permohonan anda. Okey, katakanlah anda dah hantar borang tu. Apa jadi lepas tu? Sekarang, semuanya terpulang pada tribunal. Bola dah ada kat gelanggang mereka. Merekalah yang akan tengok permohonan anda dan buat keputusan. Dan berdasarkan alasan yang anda bagi tu, tribunal ada 3 kemungkinan jawapan. 1, mereka boleh luluskan permohonan anda bulat-bulat, terus dapat. 2, mereka boleh luluskan tapi dengan syarat. Contohnya, okey, boleh panggil saksi tapi cuma boleh tanya soalan pasal keuangan saja, macam tu. Atau yang ketiga, kalau alasan anda tak cukup kuat, mereka boleh tolak terus. Semuanya atas budi bicara tribunal. Kalau permohonan anda lulus, inilah masanya. Proses rasmi akan bermula.
Tribunal akan ambil borang 13 yang kosong tadi itu, mereka akan tanda tangan, letak cop rasmi dan pulangkan 2 salinan kepada anda. Pada masa ini, anda dah pegang satu saman yang sah di sisi undang-undang. Tahniah! Baiklah, kita dah lalui banyak maklumat tadi kan? Jadi, untuk pastikan kita semua ingat, jom kita buat satu ringkasan pantas tentang poin-poin paling penting. Anggap ni macam senarai semak terakhir anda. Nombor 1, nak mohon saksi atau dokumen, guna borang 12. Nombor 2, nak permohonan lulus. Kuncinya ada pada alasan yang terperinci. Ingat tu? Nombor 3, jangan lupa failkan 3 salinan dengan borang 13 kali. Dan nombor 4, keputusan akhir di tangan tribunal. Mereka boleh luluskan dengan syarat atau tolak. 4 perkara ni, kalau anda faham, anda dah bersedia. Jadi, sebagai penutup kupasan kita kali ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Sebelum anda tergesa-gesa isi borang 12 tu, berhenti sekejap dan tanya diri sendiri. Alasan aku ni cukup kuat tak untuk yakinkan tribunal? Boleh tak aku jelaskan kenapa bukti ni bukan sekadar elok kalau ada, tapi ia adalah sesuatu yang wajib ada untuk keadilan dalam kes aku? Sebab jawapan jujur anda pada soalan tu, mungkin itulah yang akan menentukan hala tuju keseluruhan kes anda.